sebelum tuh. Bukan. Kan kita bergerak dari satu tempat. Jarak. Satu tempat. Jarak. Jadi di sini apa yang berlaku? Kita ada daya, kita ada jarak. Kalau kita ada daya dan jarak, apa yang berlaku? Apa yang kita buat? Nah, kalau kita ada daya, ada jarak, apa yang berlaku adalah kita sedang melakukan kerja. Kerja. Kalau kita kerja, dalam kita membuat kerja, apa yang kita perlukan? Kita membuat tadi lah. Kalau kita tidak ada tenaga, macam mana kita buat kerja kan? Paham? Dan seterusnya. Baik, kemana Pak? Adam, ataupun secara umumnya kamu jawab superhero boleh juga. Superhero apa yang dia ada? Puasa. Dalam puasa kita apa yang terlibat dalam puasa? Ya? Yang kuat dan tenaga dan dia nampak ini sangat kuat. Jadi dia bergerak sangat laju. Jadi kalau kita mau melibatkan puasa dengan dia, kita ada kerja yang dia lakukan tadi pergerakan dan juga puasa. Puasa apa nih? Masak, dia ambil tempo masak. Kalau semakin cepat dia, maksudnya puasanya semakin tinggi. Jadi sekarang kita akan belajar tentang tenaga kerja dan puasa. Jadi kita akan tengok video sekejap. Saya bagi 1 minit saja. Force is applied. And since the work involves a transfer to energy, the units of measurement are joules. Let's say that the dogs are applying a force of 700 newtons to the sled, and they pull the sled for 900 meters. We can calculate the amount of work being done. Jadi apa yang kamu boleh reflect dari video tadi? Apa yang berlaku? Ada kerja sama dengan W FD. Kalau dalam bahasa Inggris FD. Kalau bahasa Melayu kita akan belajar tentang kerja sama dengan W sama dengan FS. Nanti kita tengok apa tuh F, apa tuh S. Jadi di sini kita akan belajar tentang kerja, tenaga, dan kuasa. Jadi first kita akan buat mendefinisikan kerja, tenaga, dan kuasa dan menyelesaikan masalah berkaitan kerja dan kuasa dalam kehidupan seharian. Seterusnya menghubungkan kuasa dan kerja dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Jadi di sini kita akan fokus 3 benda ini. 3 benda ini ya? Kerja, kuasa, dan tenaga. Oke, first kita pergi kerja. Kerja adalah satu orang. Saya minta macam boleh berhenti. Kerja, definisi kerja adalah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan suatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain.
sesarannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, paham? Boleh. Oke, formula untuk kerja adalah kerja unit W sama dengan daya F terhadap sesaran, dan unitnya adalah J, unit untuk W. Faham? Dan yang satu yang penting, kalau kerja itu mesti dilakukan, arah daya dan arah sesaran mesti sama. Jadi kamu faham? Paham. Saya kan ada yang tidak paham. Jadi kan contoh, arah daya kamu ke kanan F, dan sesaran kamu ke kanan juga. Kalau begini, kerja dilakukan atau tidak? Dilakukan. Dilakukan. Sebab Arah daya dengan arah sesaran sama. arah daya dan sesaran dia sama. Kalau kerja dia ke atas, tapi sesaran dia ke kanan, kerja dilakukan atau tidak? Tidak. Kenapa? Arah daya dan tidak sama. Berbeza. Jadi kalau begini, W dia sama dengan Kosong. kosong. Kerja tidak dilakukan. Boleh? Boleh. Oke, saya bagi contoh. Contoh, ini kan gunting. Apa? Gunting. Kalau saya jatuhkan gunting ini ke bawah, Kosong. ada kerja dilakukan atau tidak? Ya. First, kalau kerja apa yang kamu kena ingat? Kalau kena ingat force, daya, satu lagi sesaran. Jadi kalau saya nanti, adakah daya di bawah? Daya apa? Graviti. Adakah S? Ada. Ada. Sekarang dari sini ke sini, ke bawah. Jadi kalau saya jatuhkan gunting ini, adakah kerja dilakukan? Itu ada kerja dilakukan. Contoh lagi satu, saya angkat bag ni. Angkat bag ni, saya bawa jalan macam ni. Ada nggak? Kenapa ada? Coba saya angkat bag ni kan, saya pegang. Dayanya ke mana? Ke bawah. Sesaran saya ke mana? Ke depan. Jadi ada nggak kerja? Ada. Sebab arah daya dan sesaran dia tidak sama. Boleh nampak sudah? Paham? Oke, bagi slide seterusnya. Oke, ini contoh situasi. Untuk daya, dia untuk E, daya dia adalah 20 Newton. 20. Untuk jarak dia ataupun sesaran S sama dengan 1 meter. Lepas tu kerja dilakukan, formula dia apa tadi? Itu sama dengan Fs. Oke. Jadi di sini apa kita perlu buat? Dikerjakan. W sama dengan 20 dan jarak 1 meter. Hasilnya joule. Unit SI bagi kerja adalah joule. Oke. Sebagai satu contoh, B lagi. Siapa volunteer boleh tolong jawab? Ada yang mau? Kamu jawab saja. Oke, ayah untuk B apa? Untuk jarak dia? 5 meter. Ya, sekarang? Sama dengan? Oke, untuk E tadi? Kita jawabkan. Apa yang berapa? Arah dia ke mana? Untuk E? Ke atas, menegak. Kalau untuk B? Dia untuk E tadi menegak ataupun ke atas. Kalau untuk B dia mendatar, sebab dia ini. Dia lurus macam ni. Jadi arah X, Y sini X. Kan? A, Y. Untuk B tadi X. Jadi di situ arah menegak dan arah datar. Faham? Jadi kamu kena ingat juga sebab macam saya cakap tadi, kalau daya berbeza dengan sesaran, kerja tidak dapat dilakukan. Oke, ini untuk jawapan kamu tadi C dibagi 2 Newton dan arah dia mendatar. Arah mendatar tadi dia menarik laci keluar. Menarik laci keluar dengan jarak 30 cm.
30 sen kamu tahu penukaran ini? 30 sen. Lagi 100. Sama dengan 0.3. Macam ni lah. Kalau kita sudah penukaran unit pun kamu kena tahu juga. Oh ya, satu lagi kamu kena pastikan kalau kamu mau melakukan pengiraan, unit yang mesti sama untuk semua. Macam untuk force ataupun daya, kamu mesti letak newton. Kalau untuk sesaran, kamu letak meter. Pastikan dia sama. Kalau tidak sama, nilai dia akan berubah. Okey. Seterusnya kita ke macam tadi lah. Tolak kotak 10 newton. Dari sini dia tolak kotak 10 newton jarak 4 meter. Adakah arah dan daya dia sama? Sama. Jadi kerja dapat dilakukan. Faham kan? Senang? Boleh jawab? Boleh. Okey. Saya mau tanya kamu. Gambar perempuan pertama ni apa dia buat? Berdiri. Jadi adakah kerja dapat dilakukan? Tidak. Kenapa? Jarak tidak bergerak. Kalau untuk kedua ni, gambar kedua ada. Kenapa ada? Okey, daya dia ke atas dan ke bawah. Kalau sesaran dia sama juga, ke atas dan ke bawah. Jadi kerja dilakukan. Untuk yang ni, yang ketiga masih tadi berjalan. Macam saya tunjuk tadi. Faham tak? Saya tunjuk tadi. Daya dia ke mana? Daya dia ke bawah, arah dia ke bawah. Sesaran dia kalau berjalan ke depan. Jadi kerja dilakukan atau tidak? Tidak. Sebab arah daya sesaran tidak sama dengan daya. Okey, yang menolak dinding. Menolak dinding dia ada daya atau tidak? Daya mungkin ada. Daya ada. Tapi dinding itu tidak bergerak. Jadi sesarannya kosong. Jadi kerja tidak dilakukan. Betul. Seterusnya, tenaga. Satu orang boleh volunteer untuk baca definisi itu. Tenaga. Definisi tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Contoh daya 1 newton dengan jarak 1 meter dalam arah daya menggunakan 1 joule tenaga. Contoh tenaga boleh disimpan atau dipindahkan kepada bentuk lain untuk melakukan kerja. Terima kasih. Okey. Tenaga adalah keupayaan kita untuk melakukan kerja. Macam kamu cakap mula-mula tadi. Tenaga itu diperlukan kan? Kalau tiada tenaga macam mana kita buat kerja kan? Macam ni, dia bagi daya 1 newton dengan jarak 1 meter. Daya 1 newton dia tolak kotak dengan daya 1 newton dengan jarak 1 meter. Jadi tenaga yang dia gunakan adalah 1 joule. Dalam formula kamu tadi W sama dengan Fs. Jadi 1 joule tenaga telah digunakan. Dia untuk fungsi tenaga. Letak kenapa disimpan atau dipindahkan? Tenaga boleh disimpan dalam bentuk badan kita sendiri, contoh badan kita sendiri, ataupun boleh berubah bentuk. Kalau berubah bentuk, contoh kereta yang menghadapi kemalangan. Jadi ada tenaga dan bentuk dia berubah. Jadi di situ tenaga telah berubah bentuk. Jadi kerja juga dilakukan. Kalau accident, contoh accident kan ada daya, ada sesaran. Jadi kerja dilakukan. Jadi tenaga pun dipindahkan. Faham? Kamu bayang tak benar? Macam saya cakap tadi lah, tenaga dipindahkan dari satu objek ke objek yang lain. Macam accident tadi. Okay. Kerja merupakan medium perantaraan untuk memindahkan tenaga dari satu objek ke objek yang lain. Kereta kerja perlu ada. Contoh, macam kereta tadi. Satu kereta buat kerja. Sebab ada daya, ada sesaran. Satu kereta lagi buat kerja, ada daya dan sesaran. Jadi kalau mereka berlanggar, di situ kerja adalah medium diorang lah. Medium diorang untuk melakukan
pemindahan tenaga itu berlaku. Oke, selain itu bermain bola tampar dan bermain bola sepak. Contoh bermain bola tampar, kita pukul bola tampar tuh. Jadi tenaga dari tenaga apa? Ya. Sumber tenaga keupayaan. Terus kalau kita pukul bola berubah jadi tenaga kinetik. Oke. Kamu tahu juga apa maksud keupayaan kinetik? Tahu. Macam tadi, tenaga kinetik keupayaan itu adalah sumber dan penerima itu bola tampar. Jadi bila kita tampar ke bola, dia menerima perubahan tenaga, pemindahan tenaga. Boleh? Oke, ini ada banyak jenis tenaga. Ada 9. Saya berikan contoh, ada 9. Satu, tenaga surya, tenaga dari matahari, tenaga hawa, objek yang ada kepanasan, cahaya, tenaga bunyi, tenaga elektrik, kimia. Tenaga kimia itu yang makanan kita makan, makanan kita makan, minuman semua. Tenaga kinetik yang bergerak, kawan-kawan tersebut. So, tenaga keupayaan dan tenaga nuklir. Itu antara contoh-contoh tenaga. Nah, ini adalah konsep tenaga yang kita pakai. Pemindahan tenaga itu, tenaga kimia dari badan dia, dari pemakanan dia, dari badan dia, berubah jadi tenaga kinetik. Nampak juga? Macam mana dia menggunakan badan dia itu untuk bergerak, mengayuh basikal. Jadi perubahan berlaku dari tenaga apa? Tenaga kimia kepada kinetik. Sama juga untuk orang yang mengangkat beban. Boleh? Ya, seterusnya puasa. Puasa ialah kadar kerja dilakukan dalam tempoh masa. Macam kamu nampak tadi kan, saya bagi contoh gambar superhero. Kalau superhero itu mesti kuat dan masa untuk dia ambil untuk bergerak ke sana ke sini mesti cepat kan. Jadi masa adalah kurang. Kalau tempo dia semakin cepat, jadi kuasa dia semakin apa jadi? Kalau macam ni kan, kuasa ialah kadar kerja dilakukan dalam tempoh masa tertentu. Kalau kuasa dia semakin masa dia semakin cepat, jadi kuasa dia akan semakin tinggi. So formula dia tunjukkan apa? V sama dengan kerja dilakukan bagi masa. V kerja T masa. Kalau nilai di bawah ini semakin rendah, semakin nilai dia akan semakin tinggi. Sini kalau makin rendah, sini akan semakin tinggi. Kalau sini semakin tinggi, satu. Boleh? Nampak? Itulah saya kaitkan dengan superhero tadi. Okey. Bagi contoh kereta dengan kapal terbang. Kenapa kuasa untuk kapal terbang lebih tinggi berbanding kereta? Sebab dia laju. Kamu kaitkan dengan masa. Kalau kuasa ni kamu kena kaitkan dengan masa. Sebab kapal terbang boleh bergerak dengan sangat cepat berbanding kereta. Jadi kuasa yang diperlukan ataupun digunakan oleh kapal terbang lebih tinggi berbanding kereta. Boleh? Kita tengok contoh lah. Contoh untuk mengira kuasa. Contoh D. Sebelum kita ada kerjaan, okey, dia bagi situ 50 Newton. Daya sama dengan contoh D dulu. Daya sama dengan 50. Kemudian jarak sasaran 3 meter. Okey, sebelum tu kita ada daya, kita ada jarak. Formula apa yang boleh kita pakai? Kuasa. Kerja. So kerja kita ada daya dan sasaran jarak. Jadi apa formula untuk kerja tadi? Kita ada daya 50 Newton. Kita ada jarak 3 meter. Jarak 50 darab 3. Sama dengan Newton. Jadi SI bagi kerja adalah Okey, lepas tu baru kita boleh kira kuasa sebab kita ada
kerja yang dilakukan. Boleh? Boleh. Apa formula untuk kuasa tadi? Work bagi time. Work bagi dengan masa. Okey, kita ada nilai work. Sekarang kita perlukan masa. Masa yang diberi berapa? 20 saat. Jadi work kita tadi 100 Joule bagi 20 sama dengan 75. boleh? Oh, satu lagi macam kamu tanya, masa tu perlu saja. Ya. Kalau untuk masa kita perlu tukarnya berdasar. Macam daya tadi, daya pastikan adalah Newton. Kalau untuk jarak sesaran pastikan meter. Kalau untuk masa pastikan saat. Jangan tertukar. Boleh? Ini contoh dia lah. Ini contoh ni ada dalam buku teks kamu sendiri lah. Macam ni tadi kamu diberi 50 Newton daya. Kemudian sesaran dia ada 3. Maksud kalau kita dapat daya dan sesaran, apa kita perlu buat? Cari work kerja. Nah, mana masa yang diambil selama 20 saat. Jadi kalau kita ada kerja, kita ada masa, baru kita boleh cari kuasa. Senang tak? Ini yang kamu kaitkan, kamu cari kerja dulu, kemudian kamu baru kamu boleh cari kuasa. Tapi kalau dia dah beri kerja dilakukan, contoh kerja dilakukan dia sudah beri 200 Joule. Dalam soalan tu kerja dilakukan oleh Sarah untuk menolak kereta sorong bayi adalah 200 Joule. Jadi kamu tidak perlu cari lagi kerja, sudah diberikan. Kamu terus kepada formula kuasa. Boleh? Boleh? Okey, sekarang kita di kumpulan. Dah bentuk 3 kumpulan itu 6 kumpulan yang terdiri daripada 3 sub yang kau belajar tadi. Apa tadi? Ini jawapan. Okey, saya bagi satu apa ni? Jawapan dan juga satu gap untuk kamu letak. Masuk dalam kau punya lembaran yang saya bagi itu ada kan kerja dalam muka surat 3, ada aktiviti kumpulan juga. Kamu boleh salin situ. Faham? Saya bagi dalam 2 minit. 3 minit.
siap sudah? Siap. Sebelah mana siap? Tenaga. Kita buat satu-satu lah dulu kan. Kita start dari kerja lah. Siapa kerja? Siapa dapat kerja? Puan. Oke, silakan letakkan jawaban Anda. Oke, beri tumpuan. Ada lembaran kerja. Lembaran kerja tu bukan surat 3, kamu salin jawaban kamu. Kumpulan kami dapat lembaran kerja. Jadi seperti satu-satulah definisi. Okey, kerja ni merupakan sudah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan suatu objek daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan kita pergi pada formula. Formula kerja adalah work sama dengan FRS. F2 first, S2 second. Sesaran. Alright. Situasi sebenar, seseorang boleh mengangkat buku dari lantai ke atas meja. Contoh soalan, seorang pekerja menolak kontrak sejauh 2 meter dengan daya 20 meter. Jadi kita guna formula tadi, W sama dengan Fs. Jadi kerja sama dengan 20 meter darab dengan 2 meter, dapatlah jawapan 40 meter ataupun joule. Ada dapat? Yang sama? Satu kumpulan tenaga. Siapa mau di depan? Seterusnya tenaga. Definisi tenaga adalah keupayaan melakukan kerja. Contoh membaling teknik. Tenaga kimia bertukar kepada tenaga kinetik. Seterusnya memana tenaga keupayaan bertukar kepada tenaga kinetik. Oke, kawan yang lain dapat? Jawapan yang sama? Kumpulan tenaga apa yang terlibat? Secara general umum. Apa yang terlibat kalau tenaga ni? Konsep tenaga. Perubahan, pemindahan. Boleh? Definisi tenaga tadi apa? Keupayaan melakukan kerja. Nah, kerja dia adalah perantaraan. Kerja itu adalah perantaraan untuk tenaga tadi. Boleh? Okey. Jam puasa, jam berapa puasa? Puasa. Kita mendapat jawaban. Okey, untuk definisi puasa, kadar kerja dilakukan dalam tempoh masa tertentu. Lepas tu formula dia, puasa sama dengan kerja yang dilakukan bahagi dengan masa yang diambil, ataupun P sama dengan W bahagi T, dan SI unit bagi puasa adalah watt ataupun W besar. Lepas tu situasi sebenar, mesin penjana elektrik menghasilkan tenaga untuk menyalakan lampu di seluruh rumah dalam tempoh masa tertentu. Lepas tu contoh dia, seorang atlet melakukan kerja sebanyak 150 joule dalam masa 5 saat. Jadi puasa sama dengan 150 joule bahagi dengan 5 saat bersamaan dengan 30 joule per saat ataupun 30 watt. Okey, ada dapat juga? Okey. Kalau puasa tadi, apa yang kita perlu? Apa yang kita perlu? Jadi nak masa. Macam tadi kan superhero, puasa. Kalau dia berpuasa maksudnya dia kuat dan laju. Jadi masa dia cepat. Kalau semakin tinggi masa, semakin kurang masa dia ambil, semakin tinggi puasa dia. Jadi kalau puasa kamu ingat tu siapa? Kamu ingat masa dan juga kerja. Kalau untuk kerja tadi apa kamu ingat? Kamu kena ingat. Kerja kan kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kerja dapat dilakukan. Tapi kalau kamu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dia perlu ada daya juga. Macam kamu menolak ataupun kamu menarik, itu kerja dilakukan. Kalau kamu sekadar berjalan tapi dia ada daya, kerja dia sama dengan kosong. Boleh? Boleh faham? Kita rumuskan tadi kerja adalah daya, dia melibatkan daya dan sesaran. Kalau untuk tenaga dia
dia melibatkan perpindahan ataupun pertukaran tenaga itu sendiri dan kerja sebagai perantaraan dia. Kalau untuk kuasa, ya menggunakan work dan masa. Boleh yang lain dapat? Okey, ini perbezaan antara ketiga-tiganya. Kerja dalam objek, akibat daya, unit joule, tenaga upaya untuk melakukan kerja, unit joule juga, dan kuasa kadar kerja dalam masa tertentu. Ini dia kaedah masa. Boleh dapat juga? Okey. Untuk kuasa kami ingat masa, kalau kerja kami ingat daya, pergerakan itu. Dan apa yang paling penting kalau buat kerja? Yang mesti apa syarat-syaratnya? Senari. Kena selari Daya dan selalu mesti sama. Kalau tidak sama dia tak ada kita tak ada. ini kerja rumah kamu salin. Tiket kamu sudah buat? Sudah. Dan last sekali kita akan belajar. Tadi kan tenaga kita tidak mengira, tapi untuk topik sebelumnya kita akan mengira. Kita ada pemain gravity, pemain kenyal dan tenaga kinetik. Ini untuk topik yang seterusnya. Macam tenaga tadi kan hanya secara umum, secara basic. Macam mana pertukaran tenaga itu berlaku. Tapi kalau untuk topik seterusnya kamu akan lihat bagaimana tenaga itu digunakan, bagaimana mobil itu ada untuk pemain gravity, pemain kenyal dan juga kinetik. Boleh? Faham?